المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Hafiz bin Muhammad Halil di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang dihormati saudara Ahmad Fikril Hakim bin Muhammad Zabidi selaku pengarah program Majlis Serahan Sumbangan Pembangunan Pusat Pengajian Az-Zawiyah An-Nasiriyah, dan juga tidak ketinggalan yang dihormati saudari Putri Nur Ashikin binti Hashim selaku timbalan pengarah program Majlis Serahan Sumbangan Pembangunan Pusat Pengajian Az-Zawiyah An-Nasiriyah. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Ahmad Fikril Hakim bin Muhammad Zabidi selaku pengarah program untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat, saudari dan saudara pengurusi majlis. Yang berhormat Syekh belum masuk lagi, insya-Allah ada dengan siap. Yang berhormat yang Puan Ainan binti Bahari selaku Dekan Fakulti Syariah Undang-Undang, juga merangkap supervisor tesis saya. Timbalan Dekan Ustaz Subari, Puan Azizah selaku Ketua Jabatan Undang-Undang, Encik Ridwan bin Makhtar selaku Ketua Jabatan Kenegaraan dan Pengajian Ketamadunan PPT Kuis, Encik Wan Muhammad Fairaz bin Wan Muhammad Ghazali selaku Penasihat Program, barisan-barisan pensyarah dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertama kali saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ini walaupun secara online untuk meraihkan salah satu usaha kebajikan yang telah kami laksanakan. Dan juga saya ingin ucap terima kasih kepada hadirin semua kerana sudi meluang masa bersama kami dalam majlis kami yang sederhana ini. Jadi seperti yang telah dimaklumkan oleh pengacara majlis tadi, majlis kami ini adalah dianjurkan oleh pelajar subjek khidmat ummah kumpulan 19. Mana subjek ini adalah subjek wajib di bawah Pusat Pengajian Teras Kuis. Dan kami adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Fakulti Syariah Undang-Undang semester 7. Jadi untuk pengetahuan hadirin yang tak tahu, subjek ini adalah antara keperluan buat kami bergraduasi lah subjek ini. Dan subjek ini memerlukan kami untuk mengadakan apa-apa sahaja program yang mana program itu memberi manfaat dan khidmat pada ummah. Jadi nama subjek pun khidmat ummah kan. Jadi kami pun terfikir dekat dunia ni manusia mana yang khidmat dia lebih besar, khidmat dia kepada ummah lebih besar daripada para alim ulama, para pewaris Nabi. Jadi kami terfikir dengan melalui sebab khidmat ummah ni, kami nak buat satu program kebajikan yang mana program ini insya-Allah kita harapkan akan membuatkan kami menjadi orang yang berkhidmat kepada pengkhidmat ummah, iaitu para alim ulama. Insya-Allah. Ustaz kita dah masuk dah. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam majlis ini. Okey, saya sambung ucapan saya. Jadi alhamdulillah untuk mencairkan semangat-semangat kepada Zawiyah ni, berbagai usaha yang kami pelajar telah lakukan. Antara usaha yang dilakukan semua pelajar adalah hebahan semangat kepada ahli keluarga, kepada kawan-kawan, sahabat handai. Ada juga yang buat jualan cokojar, dropship, yang mana untung jualan diserahkan sepenuhnya kepada Zawiyah. Ada juga yang buat khidmat editing video, poster. Ada juga yang buat kelas tambahan, mengajar junior subjek fiqh miras. Jadi pelbagai usaha yang dilakukan untuk menjayakan majlis ini. Dan dengan
InsyaAllah kita harapkan usaha-usaha ini menjadi amal ibadah dari sisi Allah, bukan semata-mata untuk kita lulus subjek ini saja. Dan juga kita berharap mudah-mudahan semua yang membeli dari kami, yang menyumbang melalui kami, yang menggunakan khidmat kami, nasihat kami sendiri yang menasihati kami dalam menjadikan usaha ini, malah panel sendiri yang meluluskan program kami ini pun insya-Allah kita harap mudah-mudahan mendapat pahala daripada asbab program ini. Amin. Jadi insya-Allah dalam tertutup kita lepas ni kita akan dengar sendiri tausiah dan nasihat daripada Syekh kita Al-Fadhil Ustaz Nazrul bin Muhammad Nasir. Jadi saya harap para pelajar sediakan pen dan kertas. Ini saya dah sediakan. Supaya kita dengar apa yang nasihat yang akan disampaikan. Sumbat telinga kiri, biar masuk telinga kanan dah tak keluar dah, supaya melekat dalam hati terus insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya sebagai ucapan daripada pengarah. Saya serahkan seterusnya kepada penasihat program iaitu Encik Wan Muhammad Faraz bin Muhammad Ghazali untuk mencapai sepatah dua ucapan sekaligus merasmikan majlis. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya saya dapat bersama-sama hadirin hadirat pada malam ini bagi menjayakan majlis serahan sumbangan pembangunan Az-Zawiyah An-Nasiriyah. Yang saya raikan tetamu jemputan kita iaitu Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir selaku Mudir Az-Zawiyah An-Nasiriyah. Yang saya hormati Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Dr. Nur Ainan binti Bahari, Timbalan Dekan Ustaz Subari bin Ramli, Ketua Jabatan Undang-Undang Puan Azizah binti Muhammad Rapini, Ketua Jabatan Kenegaraan Pengajian Ketamadunan Encik Ridwan Makhtar sebagai wakil daripada Pusat Pengajian Teras dan juga rakan pensyarah yang saya kasihi sekalian. Yang saya sayangi anak-anak pelajar daripada kumpulan 19 Himmat Ummah yang telah menjadi tulang belakang dan bertungkus lumus bagi menjayakan majlis pada malam ini. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, program ini adalah hasil cadangan dan idea daripada pelajar-pelajar kumpulan 9 sendiri yang terdiri daripada pelajar ISM Syariah dengan Undang-Undang. Di samping dibuat atas tujuan menyiapkan tugasan subjek Himmat Ummah, pelaksanaan program ini juga adalah cara pelajar-pelajar ini untuk memberikan khidmat kepada masyarakat sekaligus mendapat pengalaman menguruskan program ketika musim pandemik sekarang ini. Di sini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengajian Az-Zawiyah An-Nasiriyah atas kesediaan untuk bekerjasama bagi menjayakan program ini. Kami sangat berbesar hati menerima kehadiran pihak tuan yang sanggup meluangkan masa untuk bersama kami pada malam ini. Walaupun mempunyai komitmen lain yang perlu diselesaikan. Seperti mana yang dikatakan oleh pengarah tadi, pelbagai usaha telah pelajar lakukan untuk mendapat dana bagi mencapai sasaran yang telah mereka tetapkan. Ada pelajar membuat jualan online, mengambil upah editing video, membuat tuition bersama pelajar junior, menjadi dropship dan bermacam-macam lagi. Usaha ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertujuan mengumpulkan dana untuk merealisasikan hajat pihak Az-Zawiyah, iaitu membina masjid bagi melahirkan para ulama yang akan membimbing masyarakat dan generasi akan datang. Saya turut terharu melihat usaha pelajar-pelajar ini melaksanakan program walaupun mempunyai sedikit kekurangan kerana setiap gerak kerja hanya mampu dijalankan dalam bentuk talian. Moga dengan usaha daripada pelajar-pelajar ini sedikit sebanyak mampu membantu dan meringankan beban pihak Az-Zawiyah. Diharapkan juga semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program ini dilimpahkan pahala yang tidak putus-putus selagi mana masjid yang akan dibangunkan nanti digunakan dengan sebaiknya. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada para pensyarah kerana memberikan kepercayaan kepada para pelajar bagi mendapatkan pengalaman menguruskan program. Walau dalam masa yang sama, mereka mempunyai komitmen dalam tugasan subjek-subjek lain. Saya tidak berniat untuk berucap panjang dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis serahan sumbangan pembangunan Az-Zawiyah An-Nasiriyah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Fikril Hakim bin Muhammad Zabidi di atas ucapannya sebentar tadi. Dan tidak ketinggalan juga, terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Muhammad Fairaz bin Wan Muhammad Ghazali di atas ucapan perasmian program yang disampaikan oleh beliau. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, majlis pada malam ini dihangatkan lagi dengan tayangan video oleh Ahli Khidmat Ummah Kumpulan 19. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Demikiannya anda lihat sebentar tadi merupakan tayangan video komiti program yang sama-sama berusaha dalam menjayakan program kita pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, bagi tidak membuang masa lagi, saya selaku pengacara majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Ustaz Nazrul bagi menyampaikan tausiah beliau. Sebelum itu, ingin saya kongsikan kepada hadirin semua berkenaan dengan biodata beliau secara ringkas. Nama penuh beliau adalah Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, yang mana himahnya amat tinggi dalam menuntut ilmu. Untuk pengetahuan semua, antara info yang menarik berkenaan dengan beliau adalah pada kira-kira 10 tahun yang lalu, beliau pernah menguruskan majlis bacaan hadis, kutubus sittah dan menjadi mukri pada saat itu. Beliau merupakan seorang ilmuwan dan seorang yang sangat merendah diri walaupun ramai para syekh Al-Azhar mengiktiraf keilmuan beliau. Hadirin hadirat sekalian, betapa hebatnya jemputan kita pada malam ini dan kami sangat berbesar hati. Kami sangat berbesar hati di atas kesudian beliau untuk hadir sama-sama memeriahkan lagi program kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Nasrul bagi menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya hormati lagi saya kasihi saudara pengurusi majlis. Saya hormati para dekan dan pengarah bagi program yang telah dijalankan. Tak dilupakan kepada tim khidmat ummah Kuisas dan juga orang tengah yang menghubung di antara kita ni, iaitu saudara Husaini yang berhubung dengan Ustaz Nuqman selaku setiausaha di Zawiyah Nasiriyah, dan seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim khidmat ummah Kuisas dengan program yang dilaksanakan pada malam ini dan yang bertujuan untuk membantu dan memberikan sumbangan kepada Zawiyah Nasiriyah, dan kami sangat-sangatlah mengucapkan jutaan terima kasih dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan meninggikan kedudukan ke semua yang terlibat di dalam program ini insya-Allah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tempoh masa yang berbaki beberapa masa saja yang saya ingin kongsikan bersama-sama dengan yang mendengar pada malam ini. Pertamanya berkenaan dengan himmah golongan pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan sikap mereka yang bercanggah dengan zaman kepemudaan. Kerana kebiasaan bagi pemuda syabab adalah dengan maksud al-harq. Maksudnya masa membakar. Kerana syabba dalam bahasa Arab juga bermaksud dengan makna membakar. Dan juga dengan makna nama ataupun tumbuh dengan mekar. Maka golongan syabab adalah golongan yang tumbuh dan golongan yang sedang masih lagi terbakar jiwa pribadi mereka untuk melakukan pelbagai perkara. Namun di dalam hadis baginda Nabi SAW, baginda menyebutkan dan memuji golongan pemuda yang mana mereka ini tidak kelihatan kepada mereka yang wijaj. Itu disebut dalam hadis, Inna Allah Ta'ala la yu'jibu minasyababi. Allah Ta'ala kagum dengan pemuda yang mana mereka ini tidak berlaku
goncang dalam kehidupan. Maksudnya tidak mengikut seperti mana lalang ditiup oleh angin. Ketika mana ditiup ke kanan, dia akan ikut ke kanan, yang ditiup ke kiri, maka dia ikut ke kiri. Sebaliknya mereka tetap dan teguh dalam melaksanakan kebaikan dan berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh golongan syabab, dibantu oleh golongan pemuda-pemuda yang mana mereka ini memberikan sepenuh jiwa dan raga mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebahagian manusia yang mereka ini menjadi contoh tauladan dan memberikan panduan yang besar kepada umat bagi mencontohi dan mengambil masa pemuda ini adalah sebagai masa yang sepatutnya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah kisah yang masyhur, iaitu kisah Ashabul Kahfi, yang mana mereka ini berkumpul dengan keadaan tidak merancang perkara tersebut, dan akhirnya berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan mereka di dalam gua Al-Kahfi tersebut yang tidak disebutkan secara jelas di mana tempatnya, dan berlaku khilaf yang banyak di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Tapi kisah itu berlaku. Sama ada kisah itu berlaku dengan banyak kisah ataupun di banyak tempat dan sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui perkara tersebut. Tetapi yang ingin diambil pengajaran daripada apa yang telah mereka tinggalkan. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi golongan pemuda yang mana mereka ini diberikan oleh Allah Taala dengan futuwah, dengan kepemudaan, dengan pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditambahkan lagi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang mana mereka ini mengasingkan diri mereka daripada kelompok yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala pada ketika tersebut, dan mereka ditidurkan di dalam guanya Al-Kahfi. Apa yang kita boleh ambil daripada kisah 7 orang pemuda yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah misal kepada golongan pemuda yang mana mereka ini sentiasa ingin menyelamatkan diri daripada perkara yang tidak baik. Kemudian ditidurkan mereka. Ditidurkan di sini kita boleh ambil pada zaman sekarang ini adalah dengan maksud ditutupkan mata dan telinga mereka daripada melibatkan dengan sesuatu yang bukan pada waktunya, dan mengasingkan diri mereka daripada perkara yang tidak berfaedah bagi agama mereka. Karena itu mereka diberikan dengan kebaikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan ingatan kepada mereka sehinggalah saat ini masih disebut tentang Ashabul Kahfi dan dibacakan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim. Malah dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat untuk seseorang tadi membaca surah Al-Kahfi bagi menyelamatkan mereka daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena dalam surah ini terdapat padanya contoh tauladan, terdapat di dalamnya adab dan tata susila, dan terdapat di dalamnya bagaimana cara untuk seseorang tadi mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi hamba-hamba Allah taala yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah pemuda Al-Kahfi ini patut untuk diambil perhatian oleh para pemuda pada waktu sekarang. Khususnya yang saya bicara sekarang ni kepada para pemuda di tim khidmat ummah, Kuisas, dan juga semua yang terlibat dengan program yang bermakna ini. Maka moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Ashabul Kahfi. Apa yang mereka tinggalkan? Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda yang mana mereka ini diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, dan mereka ini golongan yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mengikuti ajaran Sayyidina Isa alaihissalam. Disebabkan kerana adab yang telah mereka laksanakan, dan mereka tidak menyebarkan kebencian pada ketika tersebut, walaupun mereka tidak bersetuju dengan pihak yang berada di bawah pemerintahan yang zalim pada ketika tersebut yang dipimpin oleh Diqyanus dalam satu riwayat. Tetapi 7 pemuda ini tidak menyebarkan kebencian,
kepada masyarakat setempat pada ketika tersebut. Sebaliknya mereka memencilkan diri. Sebaliknya mereka menyelamatkan diri mereka. Ditidurkan mereka pada ketika tersebut untuk diselamatkan iman mereka. Dan dikekalkan mereka selama 300 tahun untuk mereka bertemu dengan zaman yang mereka impikan. Dan ini yang sepatutnya dilakukan oleh pemuda sekarang, iaitu mereka menutup mata mereka daripada terlibat dengan fitnah pada akhir zaman ini, dengan segala teori konspirasi yang telah ditinggalkan oleh Barat, dan kemudian telahan-telahan yang telah dilakukan oleh sebahagian pihak, sehingga menyebabkan seseorang pemuda tadi tidak berada pada realiti yang sepatutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh tim khidmat ummah Kuisas ini adalah bentuk perkara realiti yang perlu dilakukan. Perkara yang baik yang ditonjolkan dengan cara yang pelbagai. Saya dengar tadi cerita ada yang berniaga semata-mata untuk mencari sumbangan. Dan ini adalah suatu kerja keras yang mana moga-moga dengan tertubuhnya Zawiyah Nasiriyah, dengan adanya anak-anak didik di sini yang telah kita pilih lebih kurang 10 orang, 11 orang, yang mereka kesemuanya berumur 18 tahun ke atas, dah sampai ke yang paling tua umurnya 25 tahun. Dan mereka ini ada yang lepasan daripada universiti, dan kemudian ada yang sudah selesai dengan hafalan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Moga-moga berkat bantuan daripada semua yang turut terlibat untuk memberikan bantuan kepada Zawiyah Nasiriyah ini akan masuk ke dalam mizan hasanat, timbangan kebaikan kita di akhirat nanti, bahawa kami dulu juga pernah membantu untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk digerakkan melainkan dengan ilmu. Dan ini yang telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan bahawa innama bu'istu muallima. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru. Dan muallim ini berkait dengan ilmu. Maknanya Nabi SAW ingin menyebutkan kepada kita bahawa aku diutuskan untuk menyebarkan ilmu. Dan Nabi SAW adalah ketuanya kepada para ilmuwan. Dan baginda Nabi SAW dan para anbiya alaihimussalatu adalah orang yang paling berilmu. Maknanya yang nak menjalankan ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang nak meneruskan perjalanan baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah kelompok yang berilmu. Maka para pemuda perlu mengambil peranan pada sekarang ini adalah dengan menambahkan ilmu. Bergabung dengan para alim ulama. Duduk dan teruskan pelajaran. Hadir ke majlis-majlis ilmu. Hadir ke majlis-majlis zikir. Dan inilah yang sepatutnya dilakukan pada waktu sekarang, dan itulah kahfinya kita. Guanya kita pada waktu sekarang ini bukan gua yang hakiki, dengan maksud yang zahir yang kita nampak seperti mana di lereng bukit. Sebenarnya gua yang ada pada waktu sekarang ini adalah guanya maknawi. Iaitu kita seakan-akan berada di dalam gua. Karena biasanya di dalam gua ni akan terputus semua syabakah. Syabakah maksudnya talian, internet dan sebagainya akan terputus. Menyebabkan mereka ini tidak terpengaruh dengan perkara yang tidak sepatutnya pada ketika tersebut. Menyibukkan diri dengan perkara yang tidak sepatutnya dengan zaman kepemudaan mereka. Betulnya zaman kepemudaan ini mereka aturkan dengan cara yang terbaik. Sehingga mereka mampu untuk memberikan faedah yang besar kepada umat pada masa akan datang. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa, bagaimana dia nak memberikan sesuatu kepada umat pada masa akan datang kalau sekarang tidak digunakan waktu ni sebagai waktu untuk tahsil, mendapatkan hasil yang sepatutnya sebelum dituai dan kemudian dihidangkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam apa jua bidang kita sekalipun. Saya tidak pasti ini pengajian yang tim khidmat ummah Kuisas ini dalam bahagian mana, mungkin dalam bahagian syariah, mungkin ada dalam bahagian usuluddin dan sebagainya. Maka lebih-lebih lagi untuk kita mendalami ilmu, bukan hanya sekadar di dewan-dewan dan di bilik-bilik kuliah semata-mata, sebaliknya menghadiri majlis-majlis ilmu dengan para guru, hadir bertemu dengan para masyayikh, mengambil manfaat dan nasihat daripada mereka. Dan insya-Allah saya sangat-sangat mengalukan tim khidmat ummah Kuisas dan juga seluruh yang hadir yang mengikuti program pada malam ini hadir untuk bertandang ke Zawiyah Nasiriyah. Dan kalau kata boleh hadir, maklumkan awal kita buat kenduri sikit kepada semua yang hadir ni, kerana antum juga adalah sebahagian daripada keluarga Zawiyah.
Jazakumullah khairul jazak. Dan ini adalah perkara yang sangat besar kerana ini kalau tak salah saya ini adalah satu-satunya yang pertama lah bagi kumpulan pelajar mahasiswa yang mana terlibat dalam program ini. Dan saya minta maaf pada permulaan berlaku sedikit salah faham dan sebagainya, tapi dah selesai dengan baik dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Balik semula kepada perbahasan tadi yang saya sebutkan tentang kepemudaan. Sepatutnya bagi kita pada waktu sekarang ini adalah menumpukan dengan perkara yang paling penting, iaitu dengan ilmu, dengan amal, dengan adab. Kerana ini adalah 3 elemen yang akan membina umat yang terbaik. Ilmu, kalau tidak diamalkan, maka ianya adalah seperti pokok tanpa buah. Namun kalau diamalkan dengan keras dan tidak mengikuti sarana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salihin, maka ianya juga akan menunjukkan kekosongan dan juga kekerasan. Maka perlu disulam dengan adab. Dan adab inilah yang akan mencantikkan perjalanan tersebut. Dan adab inilah yang akan memberikan kecantikan dan keindahan kepada perjalanan orang yang menunjukkan ilmu dan juga amal tersebut. Ini yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala dalam ucapan beliau bahawa bila mana ilmu ini disampaikan dengan cara yang benar, Islam disampaikan dengan cara yang benar, maka ini akan menyebabkan pandangan umat kepada Islam ini akan kembali bersinar. Dan ini disebut dengan bahasa Maulana Syekh Ali Jumaah dengan gelar menyampaikan Islam dengan surah lafitah lin-nazar. Lafitah lin-nazar maksudnya menyebabkan pandangan mata akan memandang kali kedua kepada orang yang beramal dengan Islam. Dilasaf, yang kita sedih pada waktu sekarang ini adalah ramai di kalangan para pemuda yang bersemangat untuk nak menunjukkan kepada umat ini dengan ajaran dan juga pengamalan Islam mereka, tetapi hakikatnya tidak mendapat panduan dan menunjukkan kekerasan. Kenapa? Karena tidak ada panduan, karena tidak ada bimbingan, karena tidak pernah menghadiri majlis bersama dengan para guru dan tidak bersedia untuk dididik oleh para guru. Maka kalau seorang pemuda tersebut mampu untuk memberikan masanya dan juga menyerahkan masanya tersebut untuk dididik dan diberikan panduan ketika dalam perjalanan hidupnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan pemuda tersebut kelak mampu untuk membimbing dan memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan seseorang. Itu disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ruwaim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahawa ya bunai ij'al amalaka daqiqa wa adabaka bilha. Minta maaf, saya terbalik. Ij'al amalaka milha wa adabaka daqiq. Wahai anakku, kata Sayyidina Ruwaim, jadikan amalmu itu seperti garam, tetapi adabmu itu seperti tepung. Maknanya apa? Maknanya amal kita kalau sedikit, ya, tetapi kalau tidak disulami dengan amal, maka ini akan disulami dengan adab, maka tidak ada gunanya. Kalau amal banyak tetapi adab tidak ada, maka ini juga tidak akan menjadi suatu yang terbaik. Maka yang terbaik adalah walau amal sedikit tetapi adabnya luar biasa, maka ini yang akan diberikan perhatian dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adab adalah sesuatu yang sangat penting untuk diambil. Lihat bagaimana yang ditunjukkan oleh Khitmir, anjing Ashabul Kahfi, disebabkan kerana dia beradab dengan Ashabul Kahfi, berkhidmat dan menjaga Ashabul Kahfi. Walaupun sekadar seekor anjing, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memandang kepada apa yang telah dilakukan oleh Khitmir, sehingga akhirnya dia diletakkan oleh Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para solihin, walaupun binatang hakikatnya tidak akan berada di dalam syurga Allah taala. Karena binatang-binatang di dunia ini akan hancur nanti. Setelah mana mereka membalas sesama mereka, mereka akan hilang menjadi tanah. Tetapi ada beberapa binatang yang disebabkan karena adab mereka dengan para anbiya, adab mereka dengan para solihin, maka mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditukarkan mereka menjadi
seorang manusia di dalam syurga nanti disebabkan kerana mereka ini beradab dengan para solih. Jadi begitulah kita sepatutnya. Kalau kita berniat untuk berkhidmat, kalau kita niat untuk kita melakukan kebaikan kepada ummah, khidmat dengan alim, khidmat dengan para ulama, khidmat dengan ilmu dan ahlinya, dan kita bergabung dengan perkara tersebut, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Saya minta maaf ni, depa tulis kuisas, rupanya kuis. Apa ni, minta maaf. Tim khidmat ummah kuis. Minta maaf. Tu lari jauh tu. Kuis dengan kuisas tu tempat lain. Ini kesalahan daripada pihak inilah apa ni yang bagi senarai apa ni kepada saya ni. Mohon maaf. Jadi terima kasih atas tambih ataupun peringatan daripada salah seorang daripada AJK. Baik. Jadi apa ni, saya tidak mau panjangkan kalam. Moga-moga dengan apa yang telah saya sampaikan tadi akan beri sedikit sebanyak semangat kepada kita semua untuk terus melakukan khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kami di pihak Zawiyah Nasiriyah dan saya sebagai wakil kepada Zawiyah Nasiriyah mengucapkan jutaan terima kasih dan juga kami sangat berbesar hati dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak tim khidmat ummah kuis, dan moga-moga ini semua akan menjadi sebab kebaikan dan akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada apa tujuan yang kita lakukan dan tidaklah kita bergabung. Walaupun mungkin ada yang tak pernah bertemu dengan saya, mungkin ada yang tak pernah berdepan lagi dengan saya di secara live dan sebagainya di depan-depan. Tapi disebabkan mungkin tengok YouTube dan sebagainya, kita berkenalan daripada situ, menyebabkan kita bergabung niat-niat kita ini untuk mengikuti dan juga melakukan apa yang digembirakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan saya mohon kepada semua untuk kita betulkan niat kita dan kita niatkan agar apa yang kita lakukan ini untuk menggembirakan Rasulullah SAW. Kalau ini niat kita, bukan niat kita semata-mata untuk mendapatkan poin dalam kita punya peperiksaan, exam, ataupun ni sebagai program yang kita lakukan hanya semata-mata untuk memenuhkan aktiviti kita dalam PKP dan sebagainya. Tapi kalau kita niat ini adalah untuk menggembirakan baginda Rasulullah SAW, kita akan dapat lebih daripada itu. Jadi kalau niat-niat ini kita tidak hadirkan dengan baik, maka akan rugi. Karena niat tidak akan mendapat sebarang kerugian. Karena niat tidak akan ada dalamnya riak, hanya sekadar niat. Jadi kalau kata ada seorang lelaki pernah duduk dengan ayahnya, kemudian ayah dia ada seorang ketuk pintu rumah. Kemudian si ayah tanya, diminta kepada anak tadi untuk buka pintu. Si anak bangun untuk buka pintu. Setelah anak tadi buka pintu, si ayah tanya, apa yang kamu niat ketika kamu buka pintu? Kata dia, saya niat untuk mengikuti arahan ayah, kerana ayah suruh buka pintu, maka saya buka pintu. Maka kata si ayah, rugi. Kalau aku akan hadirkan beberapa niat. Yang pertama, saya bangun untuk buka pintu tadi, menggembirakan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila saya buka pintu tu, gembira dia. Yang kedua, saya berniat untuk menjawab salamnya kalau dia Muslim. Yang ketiga, saya berniat untuk memberikan senyuman kepada orang yang datang ke rumah saya tersebut. Karena memberikan senyuman kepada saudara itu termasuk sedekah. Dan kemudian saya nak bercakap dengan yang baik kepada dia. Dan ini adalah baru beberapa niat yang dihadirkan ketika nak buka pintu. Berapa ramai di kalangan kita yang kadang-kadang melakukan suatu amalan dan pekerjaan, tapi kita tidak hadirkan niat-niat yang salihah untuk melakukan amal tersebut. Nah, saya lakukan ini untuk apa? Saya lakukan adalah untuk mendapatkan kegembiraan Rasulullah. Karena Rasulullah sangat gembira dengan orang-orang yang mana mereka membantu untuk tujuan agama Allah Ta'ala. Dan saya membantu ni kerana apa? Kerana saya nak agama Allah Ta'ala ini bangun dan kekal dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan ahlinya. Dan kalaulah ahli ilmu dan juga para penuntut ini, mereka terus bergerak nanti setelah ini dengan menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini akan masuk ke dalam mizan hasanat orang-orang yang telah menumpang niat bersama dengan mereka. Dan ini tidak akan terputus sampai ke akhir kehidupan kita, sampai ke kiamat. Tidak akan putus perkara tersebut.
Jadi kalau diniatkan dengan niat yang qasir, maka kita akan dapat qasir. Yang sedikit, maka kita akan dapat yang sedikit. Tapi kalau kita niat dengan niat yang pelbagai, niat yang besar, menumpang niatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul berniat kepada umat dengan seluruh kebaikan, maka saya juga berniat dengan niatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad. Kalau tidak semua saya mampu lakukan, sekurang-kurangnya ada sebahagian perkara yang terbaik saya telah lakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga dengan apa yang telah kita sebutkan ini akan memberikan panduan, akan memberikan semangat dan juga membakar kita punya keinginan kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada tim Khidmat Ummah Kuis yang dipimpin oleh pengarahnya dan juga seluruh AJK-nya. Mohon maaf kerana saya tidak sempat sebut satu persatu nama yang terlibat dalam program ini tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan yang terlibat dalam program ini, dan moga-moga Allah Ta'ala membalas jasa antum semua dan diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon ampun dan mohon maaf kalau ada tersilap dalam ucapan saya, terkasar bahasa, dan insya-Allah ada rezeki dan peluang saya menjemput kepada seluruh tim Khidmat Ummah Kuis dan juga kepada para pensyarah untuk bersama-sama hadir ke Zawiyah Nasiriyah kalau ada peluang nanti selepas PKP dan sebagainya. Maklumkan, moga kita mungkin boleh beramah mesra dan kita boleh dapat bertemu muka nanti insya-Allah taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis dan saya mohon ampun, mohon maaf mungkin selepas ni adik saya nanti Ustaz Noqman SU Zawiyah dia akan ikut bersama dengan program ini sampai selesai insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Nazrul atas ucapan beliau sebentar tadi, atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat kita sama-sama praktikan. Majlis mengiringi Ustaz Nazrul bagi meninggalkan majlis. Dengan ini, kami mempersilakan Ustaz untuk meninggalkan majlis atas kekangan komitmen. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan persembahan qasidah dan salawat yang dipimpin oleh saudara Ahmad Fikri Hakim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Pertama sekali saya nak beritahu saya tak pernah nyanyi depan orang, jadi saya minta izin untuk tutup kamera supaya saya boleh nyanyi dengan penuh perasaan, insya-Allah. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa zurriyyatihi ajma'in. InsyaAllah kita niatkan dengan kita lihat maksud yang ada dalam selawat ni pun, kita niatkan supaya kita diberikan kesihatan jasmani, rohani, kekuatan hati, insya-Allah dengan berkat selawat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku
pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seterusnya, insyaAllah ni kasidah yang kedua yang bertajuk bagaimana mungkin ku puji, dan kasidah seterusnya juga bagaimana kedua kasidah ni saya belajar daripada abang saya sendiri. InsyaAllah dengarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bagaimana mungkin ku puji insan mulia berdarjat tinggi yang diberikan oleh Ilahi, makam yang agung tidak terperi. Kerananya Allah mencipta semua makhluk di maya pada menjadi raja di alam semesta, martabat tinggi kepunyaannya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tiada siapa faham keagungannya, begitu juga kecantikannya, akal tak dapat membayangkannya, segala rahsia hakikat dirinya. Kami datang dengan tiada apa-apa kecuali cinta dan taubat ini, kerana kami kurang memujinya. Ampunkan kami Allah ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa zurriyatihi ajma'in. Seterusnya lagu terakhir bertajuk Gurindam Tauhid. InsyaAllah kita hayati dan kita renungkan lirik lagu ni supaya menjadi pegangan dalam hidup kita insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah alaika salam, ya syafi'al khalqi alaika salam,
يا حبيب الله عليك السلام يا ختام النبي عليك السلام. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habibullah, padamu ya Rasul cinta bersemi. Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan ma'rifat, tersemat erat, hati gembira, tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu. Curahkanlah ma'rifat kami padamu, hidup bertauhid tiada bersedih, hidup bertauhid tiada berbimbang, menafi diri mengisbat ilahi, cinta rasuli penguat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti, menyebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi ya Rasulullah alaika salam ya syafi' al-khalqi alaika salam ya Habibullah alaika salam ya khataman nabi alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habibullah, padamu ya Rasul cinta bersemi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa zurriyatihi ajma'in. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua tergolong daripada golongan yang benar-benar jujur ikhlas mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk semua hadirin khususnya yang hadir bersama kami dalam majlis ini masuk dalam golongan yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dapat menatap baginda dengan mata kita sendiri, dapat bersentuhan dengan baginda, dapat masuk syurga bersama baginda, sahabat-sahabat baginda sekalian bersama semua orang yang mencintai baginda. Amin ya rabbal alamin. Okay, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Fikri Hakim atas alunan qasidah dan selawat sebentar tadi, sekaligus menceriakan lagi majlis kita pada malam ini. Hadirin sekalian, maka tibalah ke acara yang ditunggu-tunggu, iaitu tayangan video gimmick penyerahan sumbangan program Majlis Serahan Sumbangan Pembangunan Pusat Pengajian Azawiyah An-Nasiriyah. Majlis dengan ini mempersilakan.
Demikian tayangan video gimmick penyerahan sumbangan program yang mana jumlah yang terkumpul oleh para pelajar adalah sebanyak RM17,404.30. Hadirin hadirat sekalian, nampaknya kita telah sampai ke penghujung program. Maka saya selaku pengacara majlis dengan ini mempersilakan Ustaz Soleh untuk menamatkan majlis kita pada malam ini dengan bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ustaz Nukman, maaf silap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nukman di atas pimpinan bacaan doa penutup majlis sebentar tadi. Saya selaku pengacara bagi pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan program majlis serahan sumbangan pembangunan Pusat Pengajian Az-Zawiyah An-Nasiriyah pada malam ini secara langsung maupun tidak langsung. Terutamanya kepada Sir Wan Fairas yang banyak memberikan tunjuk ajar kepada kami dalam menjayakan program ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya dan rakan saya mengacarakan majlis pada malam ini. Singgah berteduh di pohon ketapang,
terlena sambandang hingga ke pagi. Jika ada jodoh yang panjang, diizin Tuhan bersua lagi. Dengan ini, berakhirlah sudah program Majlis Serahan Sumbangan Pembangunan Pusat Pengajian Az-Zawiyah An-Nasiriyah pada malam ini. Akhir kalam, ribuan terima kasih diucapkan kepada barisan pensyarah kita atas kesediaan untuk hadir ke program kita pada malam ini. Walaupun kita tahu banyak kekangan untuk online, line dan sebagainya, tetapi mereka turut hadir. Ribuan terima kasih diucapkan daripada kami, kumpulan 19 Khidmat Ummah. Baiklah, bersama kita mengakhiri majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah. Sebelum tu kita nak minta bergambar dulu. Ada siapa daripada komiti boleh takapkan gambar? Off sekejap dulu video ni. Sekejap Okay, ada yang tergambar ni? Afiq? InsyaAllah yang boleh buka kamera insyaAllah. Okay. Kira 1 sampai 3. Lepas gambar, para tetamu semua bolehlah beransur lepas tak gambar. Jadi Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, tetamu boleh pelan-pelan beransur keluar dari majlis. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan kerana hadir. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tahniah semua ya. Terima kasih Sir. Terima kasih. Thank you Sir. Terima kasih, Sir. Komiti boleh stay ya. Terima kasih. Thank you Sir. Masya Allah, bersihnya Thank you, sir. semua. Subhanallah. Cuci lebaran. Pengarah sekali lagi pengarah. Asyik sekali. Indah-indah semua. Awallah pengarah. Pengarah, sedapnya suara pengarah. Aku sampai terlena. Gara ada orang tanya single lagi ke? Gerak dulu, bye. Pengarah, aku ada saudara perempuan nak tak? Komiti diminta. Ada orang malu nampaknya. Yang bukan komiti yang boleh Afiq remove dulu. Siapa yang komiti aku tak ingat. Yang bukan komiti. Aku ingat video je sekarang. Nanti makanan boleh ambil kat LAN. Makanan jangan lupa ambil kat belakang tu. Semua jangan lupa. Banyak. Cok mentoring. Aisyah dah makan dah tu Aisyah. Awal Aisyah. Aku dah ambil dekat bilik Ingrid. Korang lambat sangat. Aku yang jadi makanan. Lauk apa? Nasi biryani. First time ni jadi alam ni. Jadi alam ni.
Seronoknya makan kita tak makan. Hafiz dah makan ke Hafiz? Ada apa-apa lagi ke ya? Nak cakap ke apa ke itu? Siapa yang suruh stay dalam ni tadi? Nak cakap apa? Tadi Timbalan suruh stay, tak tahulah apa dia nak cakap. Ada lah Timbalan. Dia tunggu je lah. Ada postmortem ke?